أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi langit dan At-Tariq, dan apa jalannya engkau dapat tahu apa di At-Tariq itu, ialah bintang yang menembus sinaran cahayanya. Tiada sesuatu diri jua pun malaikat ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan peringatan mengenai segala bawaannya. Setelah mengetahui yang demikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim, yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Ayat-ayat yang kita baca ini ialah permulaan surah At-Tariq. Perkataan At-Tariq dengan makna yang mengetuk pintu di waktu malam. At-Tariq makna pukul, katok. Gua orang tengah malam, gong katok pintu. Itu At-Tariq. Asal makna yang sangat menakutkan. Siapa dia mari tengah malam buta ni? Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, yang membincangkan perkara yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan iman. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berada di Makkah, belum ada negara yang berdaulat, belum ada negara yang memerintah, belum ada kekuasaan. Ketika orang-orang Islam ditekan dan ditindas, maka Allah menurunkan surah-surah yang terkandung di dalamnya perkara akidah untuk menguatkan iman orang-orang yang beriman. Surah ini memberi penekanan kepada kepercayaan adanya kebangkitan semula setelah mati, setelah berlakunya hari kiamat. Manusia akan dihidupkan semula dengan dikemukakan dalil-dalil yang terang dan nyata menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menghidupkan semula manusia dan mengadakan semula setelah mereka mati dan hancur lebur di dalam tanah. Dalilnya ialah pada kejadian diri manusia sendiri. Manusia yang dijadikan oleh Allah daripada tidak ada langsung, maka Allah berkuasa untuk mengadakan semula. Setelah adanya benih ajibuz zanab yang ada pada tiap-tiap orang, ditumbuhkan daripada benih itu. Kalau daripada tidak ada benih langsung, tak ada diadakan, Allah Ta'ala boleh buat, maka kecil sangatlah. Tak ada beza di sisi Allah untuk mengadakan semula daripada tak ada langsung. Nak dibangkit dan mengadakan semula setelah dia meninggal dunia dengan adanya benih-benih itu. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar, makhluknya yang hebat. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, kita mestilah bersumpah dengan Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau bersumpah lain pada Allah, itu bukan sumpah namanya. Walaupun disebut bersumpah
di mahkamah bersumpah dengan depan seluruh rakyat, sumpah mati stand pula, bayar beratus ria, beribu ria, akak sumpah. Kalau tak ada wallahi wa billahi wa tallahi, tak sah sumpah mengikut ajaran Islam. Itu bukan sumpah yang sebenar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan mana-mana makhluknya. Dalam surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang, at-tariq, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wadduha wal-laili, demi waktu duha dan malam, wal fajri, demi waktu fajar, wasyamsi, demi matahari. Allah Ta'ala beri bersumpah dengan apa saja makhluk-makhluknya untuk menandakan makhluk itu menjadi dalil bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan perkara yang disebut dalam surah ini sangat penting untuk menjadi perhatian kepada kita, kerana sumpah menguatkan ayat-ayat yang ada kemudian daripadanya. Allah Ta'ala mengemukakan dalil-dalil dalam surah ini, dalil kekuasaan Allah yang mencipta seluruh alam, berkuasa untuk menghidupkan semula manusia. Dan Allah mendedahkan rahsia-rahsia hari kiamat supaya kita tahu awal-awal lagi. Di antaranya lah kedahsyatan hari kiamat. Manusia tidak boleh berlindung melainkan dengan pertolongan Allah daripada iman dan amalnya yang soleh. Dan manusia hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah ini ditutup dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Al-Quranul Karim adalah satu janji yang benar berlaku. Janji Allah nak memberi kemenangan kepada Islam, Islam boleh menang. Begitulah janji Allah Ta'ala berlakunya hari kiamat dan segala perkara yang berlaku di dalamnya, maka semua janji itu adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq yang mengetuk malam. Demi langit. Langit adalah makhluk yang sangat besar, tak boleh banding dengan bumi. Bintang-bintang cakrawala, tiap-tiap satu bintang ada yang sebesar bumi, kecil sikit pada bumi, yang besar pada bumi, macam-macam. Yang bertaburan di angkasa lepas, di alam langit, laksana pasir yang ada di bumi, banyaknya. Besar tiap-tiap biji bintang-bintang itu. Besar pada bumi tempat kita duduk ni pun ada. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan segala isinya, wat-tariq dan at-tariq yang mengetuk dengan ketukan, dengan pukulan yang mengejutkan kita di waktu malam. Wa ma adraka mat-tariq. Dan ada apakah kamu tahu apa dia at-tariq itu, wahai Muhammad? At-tariq itu apa dia? An-najmus saqib, iaitulah bintang yang memancarkan cahayanya di tengah kegelapan malam. Bintang yang memancarkan cahayanya di waktu kegelapan malam, yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang bila malam nampak cahaya, bila siang tak ada cahaya. Malam ada pula cahaya. Nabi Ibrahim alaihi salam nak kenal Allah Ta'ala, tengok bintang, ni berat Tuhan agaknya. Bila hilang, bukan Tuhan lagu ni, sekali ada sekali tak ada. Tengok mata, tengok bulan, ini bulan, bukan Tuhan. Tengok matahari, bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Sudah tentulah bintang yang begitu besar yang beredar di langit yang luas itu ada Tuhan yang menciptanya. Dia tidak berjalan dengan sendiri, tak jadi dengan sendiri. Menjadi tanda adanya Allah, tanda adanya Tuhan yang mencipta seluruh alam. Seluruh alam. Suatu kita tengok ke langit, tengok diri kita sendiri.
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap seorang ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya. Manusia kena sedar. Wahai manusia, sedar diri kamu. Tiap-tiap orang kamu ada malaikat yang menjaga urusan kamu. Yang menjaga urusan kamu. Di antaranya ialah urusan menulis amal-amal yang kamu buat. Sama ada amal yang baik ataupun amal yang jahat, dicatat oleh malaikat, ditulis oleh malaikat untuk menjadi bukti pada hari kiamat kelak. Walaupun Allah Ta'ala mengetahui ada malaikat yang ditugaskan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, dalam surah yang lain. Sesungguhnya di atas kamu itu ada malaikat-malaikat yang menjaga urusan kamu, kiraman, yang sangat mulia malaikat ini, yang tidak mendurhakai Allah sedikit pun, katibin, yang menulis semua amal-amal yang kamu buat, di mana semua catatan-catatan ini akan dibawa pada hari kiamat. Allah Ta'ala membicarakan manusia di hari kiamat kelak bukan dengan ilmu dia saja. Walaupun Allah Ta'ala tahu semua yang kita buat, Tuhan tahu belaka, Tuhan tak cara kita dengan ilmu dia saja, termasuklah dengan catatan-catatan malaikat. Disebut dalam hadis, ada seorang hamba Allah yang diberi kepadanya suratan amal penuh dengan kejahatan, sayup mata memandang, sayup mata memandang. Lalu dia disuruh timbang amal itu. Tersandar dia ke belakang kerana melihat amal yang jahat, semuanya sayup mata memandang. Lalu Tuhan kata, wahai hamba-Ku, ada surat kecil je hak membuat masih atas dunia dulu. Dia beri kepadanya surat kecil itu. Dia kata, nak buat apa dengan surat kecil ni? Dengan amal yang sayup mata memandang penuh dengan kejahatan. Surat kecil dibaca, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia tidak syirik masa dia hidup di atas dunia. Barangkali orang-orang yang jahil, yang tak mengaji sejak kecil, dia tahu la ilaha illallah dia. Semayang tak reti, puasa tak reti, apa tak reti, penuh dengan dosa. Dia ikhlas dalam kejahilannya. Ada di antara mereka ni yang sangat kasih kepada Islam, kasih pada Islam. Semayang tak reti, apa tak reti. Awak hina ke Islam tak boleh, awak hina ke Nabi tak boleh. Awak hina ke Nabi jaga. Dia tam. Dia boleh buat apa-apa saja. Dia jahil. Ada orang macam ni. Inilah agaknya. Tuhan kata pergi timbang. Lalu ditimbang dengan la ilaha illallah. Tiba-tiba berat la ilaha illallah, ringan segala amal yang jahat yang sayup mata memandang. Menunjukkan catatan-catatan malaikat ada dan dibawa pada hari kiamat. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka manusia hendaklah melihat dari apa dia diciptakan. Manusia kena sedar diri dia. Sama ada dia raja, dia rakyat, dia menteri, dia presiden, dia kaya, dia miskin, dia alim, dia jahil. Manusia dijadikan daripada apa? Tuhan jadikan daripada apa? Khuliqa min ma'in dafiq, dijadikan, diciptakan daripada air yang memancar, iaitu air mani. Air mani lelaki dan perempuan. Air mani lelaki dan perempuan yang keluar dengan memancut. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar daripada as-sulbi, tulang sulbi yang duduk di bawah punggung dia bagi orang lelaki, mani lelaki, wat tara'ib, dan tulang dada bagi perempuan. Dikeluarkan daripada tulang dada perempuan, daripada tulang punggung lelaki, air mani yang memancut, dilahirkan manusia. Tak ke manusia, siapa manusia? Maharaja ke, presiden ke, siapa? Inilah kejadian manusia. Adapun dia sebut dalam sejarah Melayu, ada keturunan buluh betung pelawak, keturunan monyet pun pelawak. Itu mayat, bohong. Itu rekaan-rekaan manusia yang sesat. Jangan percaya ni. Ini mengarut Quran.
Allah sendiri menyatakan manusia diciptakan daripada tanah Adam, diciptakan daripada air mani, keturunan zuriat Adam alaihi salam. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Tuhan untuk mengembalikan dia hidup semula, maha berkuasa. Percayalah, Tuhan yang menjadikan manusia daripada itu boleh mengembalikan semula hidup semula pada hari kiamat kelak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur terhadap Allah, melawan Allah, padahal dia dia mematikan kamu daripada tak ada langsung. Fa ahyaakum, dia menghidupkan kamu, mengadakan kamu. Thumma yumitukum, mematikan kamu. Thumma yuhyikum, dia menghidupkan kamu semula. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya dalam keadaan kamu tak tahu di mana kamu, ke syurga ke neraka. Tuhan yang akan menentukan mengikut iman dan amal kamu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Itulah Tuhan yang maha berkuasa menghidupkan manusia pada hari kiamat, dikembalikan kepadanya. Iaitulah Tuhan yang menjadikan kita pada awalnya. Wallahu a'lam.